Bandar ini dikatakan diasaskan selepas peristiwa banjir besar yang melanda dunia pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Islam sampai ke daerah ini pada tahun 639 ketika pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Sanli Urfa terletak 1274 km di tenggara Istanbul. Salahuddin Al-Ayyubi memerintah wilayah ini pada 1182. Sanli Urfa berasal daripada perkataan urha yang bermaksud pukul. Menurut penduduk tempatan, perkataan urha muncul semasa kejadian Namrud Raja Babylon menderita kesakitan setelah seekor nyamuk memasuki telinganya. Namrud menjerit urha, 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 meminta para menteri Babylon memukul kepalanya sekuat hati bagi menghilangkan sakit kepalanya. Sejak itu, daerah ini dipanggil Urha atau Urfa dan kerajaan Turki menamakannya Sanli Urfa seperti yang dikenali hari ini. Di kalangan rakyat Turki, Sanli Urfa digelar bandar nabi-nabi. Ini kerana bandar ini dikaitkan dengan sejarah hidup para anbiya. Contohnya, Nabi Ayub dan Syuaib alaihissalam. Malah Nabi Ibrahim alaihissalam didakwa dilahirkan di sebuah gua yang kini telah menjadi sebahagian daripada masjid. Masjid Mavlidi Halil dibina ketika zaman pemerintahan Uthmaniyah. Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan tinggal di dalam gua ini sehingga berusia 7 tahun. Sebelum ini, gua kelahiran baginda ditemui di Abu Gharab, Iraq dan di Damsyik, Syria. Penduduk tempatan mendakwa air ini boleh menyembuhkan penyakit tertentu. Sejarah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dapat dipisahkan daripada kekejaman Namrud yang cuba membunuh baginda. Di kawasan inilah Namrud dipercayai menyediakan unggun api yang besar bertujuan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Ada kisah menarik mengenai ikan-ikan di Tasik Halilur Rahman ini. Ikan-ikan ini tidak dimakan oleh penduduk tempatan. Atınca burası Allah'ın emrine uygun olarak Allah emrediyor ateşe Hz. İbrahim'in üzerine serin ve selamet ol. O emir mucibince burada bir serinlik ve selamet, güven oluşuyor Hz. İbrahim için. Bu bölgedeki insanların inanışına göre de o su serinlik veriyor. Bu bölgede yeşillik oluyor. Dolayısıyla o serinlik ve güven o su ve yeşillikle oluşuyor. Halkın inandığı şekli de o odunlardan kalan kısımlar, yanmamış kısımlarda balık oluyor. Alevleri de su oluyor. Dolayısıyla bu göl Hz. İbrahim'in ateşe düştüğü bu yerde oluşuyor. Ve bu noktada bulunduğumuz yerde Hz. İbrahim'in düştüğü yer. Dan hari ini, Tasik Halilur Rahman antara destinasi pelancongan paling popular di Urfa. Ini satu lagi tinggalan Namrud di Sanli Urfa. Menurut penduduk setempat, tinggalan yang dimaksudkan adalah singgasana Namrud yang terletak di puncak sebuah bukit. Pendakian kali ini mengingatkan kembali ekspedisi mengesan istana Namrud musim lalu di Abu Gharab, Iraq. Mahligai itu juga dibina di puncak tinggi. Kedudukan simbol kebesaran Namrud di puncak bukit dan gunung memberi gambaran bahawa beliau seorang pembesar yang gemar mempamerkan pengaruh dan kuasanya. Siapakah Namrud yang sebenarnya? Namrud atau Namrus bin Kan'an adalah Raja Babylon. Babylon pula satu empayar digeruni yang menguasai sebagian besar wilayah Asia Barat dan Timur Tengah
kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Ibu negara kerajaan ini adalah kota Babylon yang terletak di tebing sungai Furat di Iraq sekarang. Dan rakyat Babylon adalah satu kelompok masyarakat yang telah mencapai tahap pembangunan material yang begitu tinggi. Kemajuan tamadun kebendaan mereka sukar ditandingi masyarakat lain ketika itu. Keadaan ini menjadikan Namrud bertambah pongkak dan sombong. Walaupun pembangunan fizikal sangat tinggi, aspek kerohanian diabaikan sama sekali. Akidah dan akhlak menjadi korban dalam perlumbaan mengejar hiburan dan mengumpul harta kekayaan. Si miskin dan si lemah tertinggal jauh di belakang, ditindas golongan atasan yang buta hati dan perasaan. Namrud pula mentadbir dengan zalim dan kejam. Kata-katanya umpama perintah yang mesti dilaksanakan rakyat. Yang ingkar maut padanya. Batu-batu ini dipercayai tinggalan parit atau terusan batu yang mengalirkan air dari telaga ke istana. Air perigi tidak pernah kering sehingga ke hari ini. Sistem saliran ini satu contoh betapa tingginya tahap pemikiran masyarakat Babylon ketika itu. Kehebatan dan kekuasaan Namrud pula tidak mampu dicabar sesiapa. Lantaran itulah rakyat jelata yang jahil dan buta akal sanggup sujud menyembah Namrud. Menyebut nama Namrud sudah cukup menggerunkan, bukan saja di kalangan rakyat Babylon, malah masyarakat lain yang wujud ketika itu. Sebuah bangunan mirip rumah kecil yang terletak di bahagian belakang kelihatan masih elok berbanding tinggalan-tinggalan lain. Ini pula kelihatan seperti bekas mata air yang mengalir ke sebuah takungan. Penduduk Babylon juga mempunyai kemahiran menebuk dan memahat batu seperti membuat takungan air ini. Beberapa gua yang terletak di sebuah bukit di bahagian belakang istana Namrud kini didiami penduduk tempatan. Satu-satunya manusia yang berani berhadapan dengan Namrud untuk menegur kejahilan raja itu ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, Namrud yang keras hati enggan mengakui kebenaran risalah baginda. Malah Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dicampak ke dalam unggun api yang besar bertujuan membunuh baginda. Bagaimanapun, niat jahat raja itu tidak kesampaian. Hazreti İbrahim'den günümüze kalmasının Sejenis makanan tradisional Turki yang masih populer, terutama di daerah Şanlıurfa, ialah çiğ köfte. odunları ve yanan bütün şeyler Bahan-bahannya termasuk daging, daun ketumbar, bawang, tomato, cili, lada hitam dan rempah. Çiğ köfte juga terkenal di bandar-bandar dan turut dihidangkan di restoran besar dan hotel. Menurut penduduk tempatan, asal-usul makanan ini mempunyai kaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar Namrud. kesmek olayla oluyor. Ia dinamakan çiğ köfte kerana daging yang dimakan tidak dimasak menggunakan api. Selepas peristiwa Namrud membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, api tidak menyala di kampung ini selama 7 tahun. Penduduk ketika itu terpaksa berikhtiar mencari jalan untuk menyediakan makanan tanpa perlu dimasak atau memasaknya dengan cara lain. Satu aspek yang menarik perhatian dalam penyediaan çiğ köfte ialah penggunaan
air batu. Mungkin ini satu-satunya hidangan tradisi di dunia yang menggunakan kaedah penyediaan sedemikian. Daging yang telah dikisar menjadi masak setelah diuli selama lebih setengah jam dengan campuran rempah, cili dan lada hitam yang panas. Penggunaan ketulan ais bertujuan menyejukkan tangan yang terasa panas atau pijar semasa menguli. Tidak ramai penduduk tempatan mempunyai kepandaian membuat cikofte. Bagi Adil Tuar dan pembantunya Ismail Karanfil, kemahiran ini warisan turun-temurun. Di daerah Sanli Urfa dan kawasan berdekatan, cikofte menjadi makanan harian, terutama sebagai juadah berbuka puasa setiap kali datangnya Ramadan. Pada musim sejuk pula, cikofte dimakan di waktu malam bertujuan memanaskan badan. Bagi penduduk tempatan, cikofte sememangnya santapan penuh menyelerakan. Namun bagi orang luar yang belum pernah menjamah hidangan tradisi Turki ini, cubaan pertama menjadi pengalaman yang akan dikenang sepanjang hayat. Cikofte juga hidangan populer ketika seisi keluarga keluar berkelah atau bersiar-siar. Satu lagi tinggalan Namrud ditemui di Namrud Dag atau Gunung Namrud, 105 km dari bandar terdekat Adiyaman. Adiyaman terletak 1220 km dari Istanbul. Sebelum ini, kuil Namrud dijumpai di Abu Gharab, Irak, tempat Namrud dan rakyatnya menyembah dewa Nabu anak Marduk. Namrud Dag yang mencapai ketinggian 2100 meter terletak di banjaran Anti-Taurus. Kawasan ini satu masa dulu termasuk di dalam wilayah Babylon yang luas. Pada 1987, Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNESCO mengiktiraf kawasan ini sebagai warisan dunia. Ada pendapat mengatakan Empayar Komarjin yang wujud pada kurun pertama sebelum Masihi membina semula kuil ini bagi tujuan penyembahan. Kawasan ini menjadi sebahagian wilayah kerajaan Islam Uthmaniyah pada tahun 1516. Kepala patung bersaiz gergasi ini antara tarikan menarik di sini. Menurut penduduk tempatan, bahagian kepala patung-patung yang mencapai ketinggian antara 8 dan 10 meter ini terpisah daripada badan akibat gempa bumi kuat yang pernah berlaku di kawasan ini. Huruf-huruf purba bersaiz 5 cm tinggi ini adalah abjad-abjad yang digunakan di dalam bahasa Helenik. Catatan ini menceritakan perihal keluarga pemimpin Empayar Komarjin, undang-undang negara serta upacara keagamaan yang diadakan di sini. Antiochos I dan Kalinikos II, Raja Komarjin yang terkenal, mendakwa mereka berketurunan Raja Parsi, iaitu Darius I di sebelah bapa dan Iskandar Zulkarnain di sebelah ibu. Di kawasan inilah upacara agama dan memuliakan pemimpin dilangsungkan. Imej dewa dan pemimpin diukir pada kepingan batu atau dijemakan dalam bentuk patung untuk disembah ketika majlis itu. 5 patung menyerupai manusia dan lebih daripada 4 patung haiwan ditemui di kawasan ini. Ini adalah patung dewa Zeus. Dan ini pula menurut penduduk tempatan wajah Raja Namrud yang sebenarnya.
Jika benarlah dakwaan mereka, air muka di wajah patung ini sama sekali tidak membayangkan pribadi Namrud yang sebenarnya. Namrud seorang raja yang kejam dan berhati batu. Segala kemahuannya mesti dituruti. Semua perintahnya mesti dipatuhi. Rakyat dipaksa menyembahnya. Yang engkar dibunuh. Apabila Nabi Ibrahim AS menasihatkan Namrud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Namrud naik berang lalu menjatuhkan hukuman bunuh ke atas baginda. Siapakah Ibrahim, satu-satunya manusia yang berani bertentang mata dengan Namrud? Nabi Ibrahim AS adalah anak kepada Azar bin Tahur bin Saruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Saleh bin Arfakshad bin Sam bin Nuh AS. Baginda mendapat kedudukan mulia di kalangan orang Islam, Yahudi dan Nasrani. Nabi Ibrahim AS seorang daripada Rasul Ulul Azmi. Anak baginda Ismail dan Ishak, cucunya Yakub dan cicitnya Yusuf turut dilantik menjadi Rasul untuk meneruskan syariat baginda. Satu daripada sifat istimewa Nabi Ibrahim AS ialah sikap penyayang baginda. Baginda tidak pernah mendoakan azab siksa kepada kaumnya. Walaupun baginda sering disiksa Namrud, Nabi Ibrahim AS tidak serik memujuk raja itu supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun bapa baginda sendiri mencacinya, Nabi Ibrahim AS masih melayan ayahandanya dengan baik, memohon agar dosa bapanya diampunkan. Di samping selalu berdoa, semoga hati bapanya akan terbuka satu hari nanti. Baginda mendoakan kesejahteraan buat kaumnya, bukan tunduk kepada hasutan dendam dan iri hati. Ekspedisi menjejaki tinggalan Namrud tidak berakhir di sini. Di Irak, satu lagi kuil dan istana raja itu ditemui di Mosul. Mosul terletak 396 km dari Baghdad. Inilah apa yang didakwa penduduk tempatan sebagai tinggalan istana dan kuil Namrud. Beberapa bahagian kuil ini masih jelas kelihatan. Bagaimanapun usaha pemeliharaan belum dimulakan secara serius. Setengah pihak berpendapat, kuil dan istana ini telah dibina semula oleh Raja Empayar Assyrian Ashurnasirpal II yang memerintah antara tahun 883 dan 859 sebelum Masehi. Keluasan tapak kuil dan istana ini mencapai 26.000 meter persegi. Patung makhluk aneh berkepala manusia, berbadan singa, berkepak helang dan bersisik ikan yang diletak di muka pintu utama istana dipercayai bertujuan menakut-nakutkan musuh. Ia juga simbol kekuasaan Empayar Assyrian. Objek-objek yang ditemui di sini mengingatkan kita mengenai tinggalan Namrud di Namrud Dak Adiyaman. Nabi Ibrahim AS berhujah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menaikkan matahari dari timur ke barat, lalu mencabar Namrud menukarkannya dari barat ke timur. Cabaran Nabi Ibrahim AS kepada Namrud ini diceritakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 258 yang bermaksud, "Tidakkah engkau pelik memikirkan, wahai Muhammad, mengenai orang yang berhujah membantah Nabi Ibrahim dengan sombong mengenai Tuhannya, kerana Allah memberikan orang itu kuasa pemerintahan?" Ketika Nabi Ibrahim berkata, "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan," ia menjawab, "Aku juga boleh menghidup dan mematikan." Nabi Ibrahim berkata lagi, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, oleh itu terbitkanlah ia dari barat." Maka tercenganglah orang yang kafir itu, lalu diam membisu. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim.
Kata-kata terakhir daripada Nabi Ibrahim alaihissalam itu bagaikan halilintar mengejutkan Namrud yang selama ini asyik dibuai mimpi indah dalam lena panjangnya. Namrud menyedari dan mengakui dirinya hanya manusia biasa. Namrud akur dia tidak berkuasa merubah peredaran matahari dan bulan, apatah lagi mentadbir alam semesta yang luas bagaikan tiada penghujungnya. Ini makam seorang putri Namrud bernama Yabaya. Hati Namrud ibarat dinding batu. Dia masih enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menurunkan azab sebagai balasan terhadap keangkuhannya. Tanpa disangka-sangka, seekor nyamuk masuk ke dalam telinganya. Namrud menanggung kesakitan tidak terberi. Dia menjerit sekuat hati, namun penyesalannya sudah terlewat. Namrud yang mengaku dirinya Tuhan, akhirnya mati di seekor nyamuk yang kecil.